Hei, ner aga kareba. Segala hal menunggu waktunya sebab tidak ada mawar mekar sebelum waktunya, matahari juga tidak terbit sebelum waktunya. Tunggu saja sebab apa yang menjadi milik kita pasti akan tiba pada waktunya. Jalaluddin Rumi. Jadi ceritanya gini ner sayangku. Di awal kita melihat seorang lelaki sedang menapaki lembah pegunungan. Lelaki ini bernama Bikram Aditya. Ia sangat terkenal karena sejauh ini ramalannya tidak pernah meleset. Hanya dengan melihat garis tangan seseorang, ia bisa mengetahui garis takdir orang tersebut ke depannya, entahkah itu akan buruk atau sebaliknya. Bahkan dengan kemampuan ramalannya, Aditya sampai dijuluki sebagai Einstein oleh orang-orang terdekatnya. Salah satunya ialah gurunya yang bernama Mustaqim Malebie. Nah, saking populernya si Aditya ini pada suatu waktu ia dipanggil oleh seorang perdana menteri tak lain dan tak bukan karena untuk meramal garis takdir hidupnya. क्या बोल रहे हैं विक्रमादित्य? அவர் இப்ப எங்க இருக்காருங்கய்யா? விட்டுட்டு வெளியே போயிட்டான். எதுக்காக? தனக்கு தான் தெரியும். Ya, begitulah ner orang-orang yang telah diramal oleh Aditya mau tidak mau harus menerima apapun kenyataan masa depannya yang telah terbaca melalui garis tangannya sendiri. Aditya ini ner asalnya dari India, namun sekarang ia menetap di Italia bersama ibu serta saudaranya. Aditya juga telah mempunyai seorang kekasih bernama Lisa. Hubungan mereka berdua selalu ditaburi percikan-percikan kebahagiaan sampai akhirnya Lisa sudah merasa sangat yakin jika Aditya lah serpihan tulang rusuknya dan mengajak Aditya untuk segera menikah. Namun Aditya malah menghentikan mobil di tengah jalan lalu berkata jika dirinya tidak ditakdirkan untuk mencintai Lisa, dan apa yang terjadi setelahnya hubungan mereka berakhir di sini ner. Sekarang mari kita lihat tempat tinggal Aditya di Italia. Ini adalah ibunya dan ini adalah saudaranya yang bernama Umis. Sementara ayahnya telah meninggal ketika Aditya masih kecil. Di suatu hari Aditya dalam sebuah perjalanan menaiki kereta. Ketika ia ke ruang belakang, Aditya sempat melewati tumpukan mawar. Setelah itu ia melihat mata perempuan anggun sedang berdiri di tepian kereta. Ketika wanita ini menyadari jika ada seseorang di sampingnya, pun langsung menyodongkan tubuhnya lalu berkata, "Bisakah engkau menahanku?" Aditya hanya bisa hanyut dengan keindahan ini. Lalu sang gadis mulai membuka selendangnya, mengikatnya di perut lalu melemparkan ke arah Aditya. Spontan Aditya langsung meraihnya sementara sang gadis perlahan mulai merebahkan raganya keluar dari bingkai kereta menikmati alam ciptaan Tuhan. Nyatanya Aditya tidak ingin ketinggalan. Setelah turun ke stasiun, wanita itu menghilang bagaikan angel terindah yang pernah dilihat Aditya. Aditya mencoba mencari-cari wanita itu, bahkan meneriakinya di tengah-tengah kerumunan. Tahu-tahunya ia sudah berjalan jauh. Aditya tidak menyerah ia terus mencari wanita itu hingga akhirnya Aditya berhasil melihatnya naik di bus merah sana. Sementara Aditya nekat menahan bus lain lalu meminta pak supir untuk mengikuti bus merah itu, dan inilah suasana kota Italia di sore hari. Ehi, che cosa stai facendo?
Iya, begitulah Ner akhir pertemuan singkat dari Aditya dengan gadis cantik itu. Selebihnya mereka serahkan pada semesta apakah masih ditakdirkan bertemu kembali atau malah berakhir bagai mimpi, entahlah. Tiba di hari berikutnya Niner, kita lihat wanita yang pernah ditemui Aditya di kereta hinggap berteduh di sebuah kursi tepi jalan. Ini seperti sebuah pencarian takdir dari harapan-harapan yang tak jelas. Wanita itu mengambil arang di bawah kursi lalu membuat sketsa murung di dinding tepat di sampingnya Ner. Setelah wanita itu pergi dan hujan pun mulai reda, tahu-taunya secara kebetulan Aditya juga datang duduk di kursi itu lalu tak sengaja melihat gambar di dinding itu. Aditya tidak cuma melihatnya saja, tapi ia menyempurnakan gambar murung itu jadi sosok wanita lalu pergi Ner. Nah, tiba di hari berikutnya ketika si wanita anggun ini lewat di tempat yang sama, ia heran melihat gambarnya telah berubah. Karena penasaran, ia sempat menulis tanda tanya di sebelahnya. Tak lama setelah ia pergi Ner, kebetulan Aditya datang ke tempat yang sama. Karena penasaran juga kan, siapa sih sebenarnya di balik ini semua? Aditya pun menulis ajakan pertemuan besok pukul 12.00 siang di dinding itu lalu pergi Ner. Lalu setelah si wanita datang untuk melihat kejutan selanjutnya di dinding itu, tahu-taunya si pemilik sudah mengecat dan tidak sempat melihat ajakan pertemuan dari Aditya, di mana itu sepertinya adalah sebuah pertanda jika mereka berdua bisa jadi tidak ditakdirkan bertemu kembali. Karena yang paling parah tuner, mereka berdua sempat berada di restoran yang sama namun sama-sama tidak menyadari jika mereka saling membelakangi. Tiba di hari berikutnya, ternyata sang guru Aditya datang dari India. Aditya, ஐயா நீதான் முன்னுரை எழுதின ஆதித்யா. என்னங்க இது ஃபார்மஸ்ட்ரி 99 எந்த அறிவிக்கிற சரியில்லை ஆதித்யா. எல்லாம் முன்னாடியே எழுதியிருக்கணும். மனுஷனுக்கு எதுக்கு சிந்திக்கிற சக்தி இருக்கு? எல்லாரும் யோசிக்கிறதும் முன்னாடி என் கையில திருமண ரேகை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு 100% சரி. Beberapa hari kian berlalu Ner, kita lihat Aditya lagi datang memenuhi panggilan orang terkaya di India. Orang tersebut bernama Anand Rajput telah meminta Aditya untuk meramal masa depannya. Setelah Aditya melihat garis tangan Anand dan memberitahu jika karirnya di politik tidak akan pernah sukses sebesar apapun ia berusaha. Anand dalam keadaan tidak menerima dan kembali meminta Aditya untuk kembali melihat garis tangannya. Tapi taunya Ner, Aditya tidak bisa meramal 2 kali. Lalu setelah itu Aditya pun pulang secara tidak terhormat. Tahu-taunya ia dikejar oleh rombongan si Anand Rajput. Tak diduga-duga Ner, Aditya tertabrak bus dan saya kira ini adalah hari terakhirnya di dunia. Ternyata ia masih sempat selamat dan kini membawa dirinya sendiri ke rumah sakit sambil berlumuran cera. Di sini orang-orang pada heran melihatnya. Lalu ketika Aditya mulai memasuki ruang UGD, lihatlah siapa orang pertama menemuinya. எமர்ஜென்சி. Oh, ternyata wanita anggun ini bernama Prina. Ia adalah seorang dokter Ner. Lalu melihat kondisi Aditya sudah berlumuran cera, tentunya Prina syok sementara Aditya terlihat santai saja dengan kondisinya karena ia tahu kapan ajalnya tiba dan percaya jika saat ini kematian belum datang padanya.
Ternyata memang benar Ner, setelah beberapa hari Aditya dirawat di rumah sakit ini tuh kondisinya sudah mulai baikan. Nah saking bahagianya Aditya yang kebetulan dirawat oleh Prina, ia sampai-sampai berlagak ke anak kecil, naik ke pembaringan joget-joget dimana tingkahnya membuat pasien yang lain pada tersenyum. Di sini Aditya juga memberitahu mereka semua termasuk Prina jika ia sangat takut mati, makanya ia selalu latihan mati selama 2 menit di setiap harinya guna untuk menghilangkan rasa takut, katanya Ner. இப்ப பண்ண போறீங்க Sir, are you okay? Sir, I am practicing that. Tahu-taunya Ner, Prina kepikiran juga. Setelah pulang ke rumahnya, ia mencoba latihan mati terinspirasi dari Aditya. oh, happy dagger, and let me die. என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? Bikin heran aja mereka ya. Nah tiba di kemudian hari Niner, Aditya sudah bisa dipulangkan dari rumah sakit. Sekarang ia terlihat lagi asik minum susu di kantin. Nah dari balik bunga sana ternyata kita lihat Prina sedang menguntit Aditya. Aditya menyadari hal tersebut seketika tebar pesona. Kedua mata indah Prina terus menguntit lalu lari masuk ke rumah sakit. Tahu-taunya Aditya mengejarnya. என்னதானே தேடிட்டு இருந்த முடியாது, எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இப்ப யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. சில நேரம் ரோமியோன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். அவர் காதலுக்காக செத்துட்டார். எனக்கு அதெல்லாம் பழக்கம், லவ் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன். ஆனா நான் ஜூலியட் தான். என்ன லவ் பண்ண பார்த்த, செத்த. எனக்கு ரிலேஷன்ஷிப்னா அலர்ஜி. பாண்ட், ஃப்ளர்டேஷன்ஷிப். கையில லவ் லைன்ஸ் கூட கிடையாது. ஃப்ளர்டேஷன்ஷிப்? ஜஸ்ட் ஃப்ளர்டேஷன்ஷிப். அந்த நாளெல்லாம் உன் கூட தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். உனக்கு விருப்பம்னா ஹாஸ்பிட்டல் வெளியில வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். டுமாரோ 10 o'clock ஷார்ப். வந்துட்டா என்ன பண்ணுவ? I'll kiss you. Lancang juga si Aditya ini Ner, baru beberapa hari kenal dengan Prina, ia sudah berbisik untuk menciumnya. Di esok harinya di kereta, teman-teman Prina ternyata mengetahui kelakuan Aditya itu. Teman-teman Prina mengakui jika Aditya memang ganteng, namun nyatanya ia seorang penjahat. Prina memotong gosip mereka lalu berkata jika Aditya itu bukan orang jahat, tapi kegatelan, gembel, dan tak tahu malu. Dan yang parah sebenarnya Ner, Aditya mengajak Prina menjalin hubungan flirtationship. Ya semacam hubungan sepasang kekasih tapi tidak saling jatuh cinta. Pertanyaannya, perempuan tulus mana yang mau dijadikan begituan kan Ner? Disinilah Prina berjanji dalam hidupnya jika tak bakalan melihat Aditya lagi. Jelas Ner, karena hari ini bahkan Prina tidak memenuhi ajakan ketemu Aditya di jam 10 dan lebih memilih berangkat ke camp medis dengan teman-temannya. Ketika Prina telah turun dari kereta, ia terkejut melihat Aditya yang ternyata datang mengikutinya menaiki motor hujan-hujanan sejauh 300 km demi menemui Prina. Di sini Juminten melarang Prina mendekat karena ia takut Aditya bakal menciumnya Ner. Namun entah kenapa Prina malah terus berjalan menuju ke arah Aditya, padahal sebelumnya ia sudah berjanji tidak mau melihatnya lagi. Namun lagi-lagi ini adalah soal perasaan Ner. Prina tidak dapat membohongi dirinya sendiri lalu naik ke motor Aditya lanjut bertamasya di perbukitan indah Itali.
hancur hatiku melihat kelakuan Aditya Ner. Namun tak dipungkiri jika kedua insan ini pasti sudah saling jatuh hati meski Aditya percaya 100% jika hidupnya tidak ditakdirkan untuk mencintai. Apalagi kita tahu kan Ner, jika ramalan Aditya itu sangat jitu dan tidak pernah meleset. Tapi acuhkan saja soal itu Ner, sebab ini adalah sebuah perjalanan panjang dan mari kita nikmati kebahagiaan mereka berdua di bawah bentangan pelangi. Dan disinilah Aditya benar-benar mengecup kening Prina bagai hujan di antara dedaunan, bagaikan susu di lidahku waktu kecil. பையன் ஹேண்ட்ஸமா இருக்கானா? யாரு? செஞ்சுரி அடிச்சு முடிச்சிட்டு சொல்ல முடியுமா? யார் அந்த பொண்ணு? Di hari berikutnya Niner, kita lihat Aditya dan Prina lanjut bertamasya. Mereka menaiki kereta di pas awal mereka bertemu. Kita sebut saja kereta ini adalah kereta cinta. Karena para penumpang yang lain menyadari jika mereka satu kereta dengan Pikram Aditya, si peramal terkenal yang dijuluki sebagai Einstein dalam bidang garis tangan itu Ner. Mereka semua pun langsung menyodorkan tangannya untuk diramal oleh Aditya. Namun Aditya terlihat tidak bisa melayani mereka karena konsentrasinya bisa terganggu. Apalagi ini sementara dalam perjalanan kan Ner. Nah, setelah sampai di stasiun, Aditya langsung menarik Prina turun menghindari mereka semua. Selepas Aditya dari kereta, dirinya seketika terkejap lalu menerawang takdir orang-orang di kereta itu Ner. Ternyata kabar buruk akan terdengar. Prina merasa heran melihat Aditya bengong, langsung bertanya, "Hei, ada apa?" Aditya pun memberitahunya jika garis hidup orang-orang di kereta tiba-tiba terhenti. Artinya Ner, bakal terjadi kecelakaan hebat. Mendengar itu Prina malah nyengir karena ia tidak begitu percaya dengan ilmu tahayul. Apalagi ia adalah seorang dokter kan, tentu hanya percaya berdasarkan bukti-bukti ilmiah saja. Nah, tiba di keesokan harinya Niner, ketika Prina serta neneknya duduk di ruang tamu, ia pun mendengar kabar tak mengenakkan di TV. About 100 people have died under the rocket. The rest of the missions are on the way. இவரை தெரியாம இருக்க முடியுமா? ஒரு சோதிடம் சொன்னா அத சாசனம் பாங்க. Lagi dan lagi ramalan Aditya terbukti Ner. Disinilah Prina merasa dituntut untuk percaya dengan kemampuan Aditya itu setelah melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Sementara pamannya ternyata melarang keras Prina untuk bergaul lagi dengan Aditya Ner. Itu akan berbahaya, apalagi keluarga Prina ini memang keluarga dokter kan. Makanya mereka tak percaya yang namanya tahayul. Latar belakang Prina dan Aditya sangat jauh berbeda. Sang paman juga berpesan kepada Prina jika ia harus berpikir lebih logis lagi, jangan sampai kebahagiaannya sekarang dapat merusak masa depannya. Tapi ya, karena Prina sudah sangat percaya dan sudah mulai nyaman dengan kehadiran Aditya di hidupnya Ner, mereka berdua pun kembali bertemu di sebuah danau. Di sini Prina bertanya kepada Aditya, apakah kita bisa merubah takdir? Aditya pun memberitahu Prina jika mustahil bagi seseorang merubah takdirnya. Maka dengan begitu Ner, Prina meminta Aditya untuk meramal dan mengatakan apa yang tertulis dalam takdir hidupnya. Perlahan Aditya pun mulai memegang tangan Prina lalu berkata, jika pola garis dan lipatan tangan Prina sangat indah dan langkah, banyak hal yang bisa dirajut, mulai dari Prina akan jatuh cinta dengan pria tampan berbadan tinggi lalu menikah dengannya. Prina akan memiliki anak kembar yang imut seperti saya Ner. Di umur 40 Prina akan membangun rumah sakit dan menerangi orang-orang di sekitarnya. Prina akan berumur 100 tahun dan hidupnya penuh keceriaan. Tak lama setelahnya Ner, lihatlah apa yang terjadi. நாளையும் நீ முழுமையா வாழ். Prerna! Aditya!